Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya bernama Suhaidi Arifin daripada Universiti Malaysia Terengganu. Okey, so hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya, iaitu sikap terhadap mendapatkan bantuan kaunseling dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia. Okey, bagi pengenalan, kalau kita selusuri sejarah bagaimana kaunseling bermula. Okey, kalau tengok di Malaysia, kaunseling ni satu bidang yang memang telah diiktiraf sebagai satu profession telah lama dengan apabila termaktubnya satu rang undang-undang Akta 580, iaitu Akta Kaunselor 1998. So hasil daripada pengiktirafan tersebut menyebabkan berlakunya peningkatan dalam kalangan kaunselor berdaftar dengan lembaga secara drastik di negara kita lah. Okey, so kalau kita tengok bilangan statistik setakat 2019 yang saya perolehi daripada lembaga kaunselor, terdapat seramai 8,083 kaunselor yang telah pun berdaftar dengan lembaga kaunselor Malaysia. Tapi walaupun berlakunya peningkatan tersebut, kalau tengok memang perlulah peningkatan itu, kerana ianya selaras dengan keadaan di negara kita hari ini yang mana kehidupan manusia semakin mencabar, dan segala cabaran tersebut memang terjadi hasil daripada perubahan yang berlaku dari segenap aspek lah. Kalau kita tengok dari sudut ekonomi, sosial, politik, teknologi, budaya dan tuntutan gaya hidup semasa masyarakat kita. Jadi segala perubahan yang berlaku ini sebenarnya akhirnya implikasi daripada perubahan tersebut dia menyumbang kepada pelbagai masalah psikologi dan juga masalah psikososial, dan bukan sahaja individu yang terkena kesannya, namun ia akan melibatkan keseluruhan masyarakat di negara kita. Okey, jika kita tengok pula dari segi isu kesihatan mental merupakan satu isu yang sangat kritikal berlaku di negara kita sekarang, which is dia semakin lama semakin meningkat bilangan pelajar di universiti yang mengalami masalah gangguan mental. Okey, dan terkini satu kajian telah pun dilaksanakan, dan hasilnya menunjukkan bahawa ramai pelajar memang mengalami gangguan mental dari segi berlakunya perasaan negatif, rasa bimbang yang kerap kali rasa kebimbangan, dan akhirnya menyebabkan berlaku kering mulut dan juga kemurungan. Dan satu lagi kajian baru jugalah oleh Kamaluddin. Dalam ni pun dia hasil kajian dia pun memang mendapati lebih kurang 30% pelajar universiti yang memang mengalami masalah kebimbangan, which is kebimbangan ni memang salah satu daripada gangguan mental dan ianya berlaku akibat daripada salah satunya lah isu pandemik COVID baru yang setahun dua ni yang sedang kita alami. Jadi hal ini memang merupakan satu benda yang sangat serius, memandangkan apabila terjejasnya kesihatan mental pelajar kita, dia memang akan menyumbangkan kepada pelbagai masalah lain yang kita tak tahu apa lagi masalah yang akan berlaku dalam kalangan pelajar-pelajar tersebut. Tapi walaupun kata mereka ni mengalami gangguan-gangguan mental, namun sangat menyedihkan, dan ianya
sangat malang apabila kita tengok ada beberapa kajian yang menunjukkan rata-rata pelajar universiti di Malaysia memang mempunyai satu pandangan yang negatif terhadap perkhidmatan kaunseling, walaupun kita kata kaunseling ini memang memberi menawarkan bantuan bantuan psikologi, tetapi mereka memandang perkara tersebut sebagai satu perkara yang negatif lah. Okey, so justru itu sangat penting kajian ini untuk dilaksanakan, sebab kita nak tahu sebenarnya sejauh mana tahap sikap mereka itu sendiri terhadap bagaimana ataupun bagaimana pandangan mereka terhadap nak mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Okey. Kajian yang saya laksanakan ini adalah berbentuk deskriptif dan lokasi yang telah pun dipilih adalah di Universiti Putra Malaysia UPM. Seramai 810 sampel yang telah memberi yang terlibat dan telah pun memberi respon yang baik. Teknik yang digunakan adalah persampulan rawat mudah. Dan instrumen yang digunakan juga adalah Attitude Towards Seeking Professional Psychological Help oleh Fisher and Turner 1970 untuk melihat bukan mengukur kebimbangan, dia bagi melihat tahap untuk mereka mendapatkan bantuan psikologi. Dan nilai kebolehpercayaan instrumen ini adalah 0.81 dalam kajian sebenar. 8.1 ni adalah dalam pilot test dan 8.2 ni adalah dalam kajian sebenar. Okey, so jumlah keseluruhan item adalah 29 item dan dia ada dua satu item negatif dan juga satu lagi item positif, sebanyak 18 negatif, 11 yang positif. Dan skala yang digunakan adalah Likert 5 poin, iaitu 0 langsung tidak setuju, 1 agak tidak setuju, 2 agak setuju, 3 sangat setuju. Okey. Jadi setiap item positif ni perlu diterbalikkan sebelum jumlah skornya akan dikira, dan bagi mendapatkan skor keseluruhan kesemua item perlulah dicampurkan. Skor yang paling rendah sebenarnya bukan asas ini adalah attitude skor yang paling rendah adalah 28 dan skor yang paling tinggi adalah 252. Okey, so ada 4 tahap bila kita dah kira ada 4 tahap, iaitu 0 hingga 28 tahap paling rendah, 29 hingga 49 tahap rendah, 50 hingga 30 tahap sederhana, dan 64 hingga 87 iaitu tahap tinggi ataupun tahap yang positif lah terhadap sikap mendapatkan bantuan kaunseling. Kalau kita tengok sampel yang terlibat ataupun responden kajian saya, sebenarnya kalau tengok keseluruhan jumlah bilangan pelajar adalah seramai 12,601 yang duduk di 17 kolej kediaman pelajar, dan bilangan sampel yang terlibat adalah 900. Namun bila saya edar 900 instrumen, tapi yang dikembalikan yang berjaya dipungut balik adalah sebanyak 810 sahaja. Okey. Bagi dapatan kajian ini, kita cuba tengok dekat jadual 1 adalah taburan responden mengikut jantina. Jadi seramai dalam 810 responden yang terlibat terdiri daripada 313 lelaki, iaitu sebanyak 8.6% lah, dan perempuan pula sebanyak 497 iaitu 61.4%. Dan bagi dapatan kajian yang kedua adalah taburan responden taburan responden berdasarkan tahap sikap mendapatkan bantuan kaunseling. Kalau kita tengok dekat sini yang paling rendah seramai 20 orang. Okey, rendah sebanyak 567, sederhana sebanyak 196 orang, dan tinggi sebanyak 27 orang. Kalau kita tengoklah dekat sini, maksudnya kita boleh buat satu kesimpulan bahawa golongan yang positif terhadap sikap mendapatkan bantuan kaunseling ni
sangat sedikit, iaitu sebanyak 3.3% sahaja compared to rendah yang paling dominan sebanyak 70%. Okey, so dekat sini memang dan juga kalau kita campur antara paling rendah dengan rendah tu, dia memang mewakili majoriti kita punya responden, iaitu pelajar universiti, yang mana ini menunjukkan bahawa memang golongan ini memang mempunyai sikap yang sangat rendah ataupun sikap yang negatif terhadap mendapatkan bantuan kaunseling. Okey. Daripada hasil kajian saya ni, memang kita boleh katakanlah, kita boleh conclude bahawa majoriti sampel, majoriti responden still lagi berada pada sikap yang negatif terhadap mendapatkan bantuan kaunseling. Maksudnya dia orang memang nampak satu yang kaunseling ni merupakan satu perkhidmatan yang menakutkan lah. Kita boleh kata, kita boleh conclude macam tu. Dan hasil kajian ni memang selari dengan dapatan kajian Suradi Salim pada tahun 2010, lama dah. Tapi ketika itu pun memang pelajar pun masih lagi menunjukkan, pelajar pada ketika itu menunjukkan sikap yang rendah terhadap mendapatkan bantuan kaunseling. So bila saya buat hari ini pun masih lagi menunjukkan sikap yang rendah. Dan pada tahun 2012 pula juga sama mendapati bahawa golongan responden di Malaysia ni juga menunjukkan tahap yang rendah terhadap perkhidmatan kaunseling. Okey, kalau kita tengok sebab apa perkara ni berlaku, salah satu kemungkinan memang disebabkan oleh faktor kepercayaan yang negatif terhadap kaunseling, iaitu stigma lah. Kalau kita tengok berdasarkan Fishburn dengan Ajazani, dia satu sikap bagaimana yang manusia ni bertindak, nak buat ataupun tak nak buat, nak pergi jumpa kaunseling ataupun tak nak dapatkan perkhidmatan kaunseling ataupun tak nak dapatkan, adalah bergantung kepada niat mereka. Dan niat tu pula dipengaruhi oleh dua faktor, which is faktor pertama, sikap yang merupakan tanggapan. Kalau ditanggap dia membentuk tanggapan yang positif terhadap kaunseling, so kemungkinan dia akan membentuk niat yang baik terhadap kaunseling. So secara tidak langsung dia akan menghasilkan tindakan yang positif lah terhadap perkhidmatan itu. Tetapi okey, so yang keduanya, okey, yang pertama je. Okey, so selain pada itu, Suradi Salim juga menyatakan bahawa pelajar-pelajar ini kenapa mereka mempunyai tanggapan negatif terhadap kaunseling adalah disebabkan kemungkinan besar pengetahuan mereka, golongan ini masih lagi terhad terhadap perkhidmatan ini. Kaunseling dalam kalangan pelajar universiti masih lagi digambarkan sebagai tempat untuk mereka yang bermasalah saja perlu pergi. Jadi orang yang ada masalah disiplin, ada masalah gangguan mental, yang ada masalah yang memang dan perlu dibantu. Jadi mereka tak nak tunjukkan kelemahan mereka, sebab itu mereka tak pergi untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling, sebab mereka tak nak dapat gambaran bahawa mereka ini sedang mengalami masalah. Jadi manakala faktor kedua bagi niat seseorang itu mendapatkan bantuan kaunseling ataupun tidak adalah disebabkan norma masyarakat, nilai-nilai nilai masyarakat kita macam mana. Okey, kadang-kadang masyarakat kita kalau ada masalah, mereka lebih prefer untuk berbincang ataupun berkongsi dengan orang yang lebih signifikan dalam hidup mereka, sebagai contoh ahli keluarga, saudara terdekat dan juga rakan-rakan, compare untuk pergi berjumpa directly kepada kaunselor. So itu adalah antara dua faktor utama yang menyumbang kenapa mereka ni tak pergi mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Okey, so secara kesimpulannya boleh dikatakan bahawa tahap pelajar kita ni memang boleh dikategorikan masih lagi rendah dan lemah lah terhadap bagaimana usaha mereka untuk pergi mendapatkan khidmat ataupun bantuan kaunseling.
Tetapi perkara ini tak boleh kita pandang remeh, sebabnya jika kita masih lagi berada pada takuk yang lama dan tak ada sebarang inisiatif yang diambil, so kita kemungkinan berdepan dengan satu masalah ataupun barah sosial yang akan lagi teruk daripada sekarang. Okey, sebab dunia semakin lama semakin mencabar. Okey, so cadangan kajian pada masa akan datang adalah yang pertama, kutipan data perlu dilaksanakan di seluruh universiti di Malaysia, bukan sahaja di satu-satu universiti sahaja. Dan yang keduanya, kita juga perlu melihat kepada apakah faktor-faktor sebenarnya yang mempengaruhi sikap mereka ini terhadap bagaimana nak mendapatkan bantuan kaunseling. Okay, so setakat itu dululah daripada saya. Sekian, terima kasih.